أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian meneruskan pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sambung ke surat 60, memelihara agar tetap iman. Betul? A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab, dipetik daripada pandangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, dan sesetengah daripada yang memberi manfaat bagi memelihara iman ketika mati, seperti barang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Saya ambil sampai setakat tu. Dia punya huraian bawah tu, pandangan dia sampai berjumpa dengan Abu Abbas Al-Khidir, yakni setengah pendapat mengatakan dia berjumpa bersua dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Itu saya tak menghuraikan. Saya cuma nak jelaskan siapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Pandangan ni adalah datang daripada dia sebab dia adalah imam ataupun ulama bagi sealiran dengan kita, mazhab Syafi'i, daripada silsilah Al-Asy'ariyah. Kita ni Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, sesuai dengan waqi'i setempat kita ni. Orang Malaysia, orang Melayu kan, orang Jawanya Al-Asy'ariyah kan selalu imam baca doa kan, ya Allah tetapkanlah iman kami ya Allah dalam Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Yang inilah maksud dia. Baik tuan-tuan, siapa Syekh Abdul Wahab ni yang memberikan pandangan bawah ni, yang mana yang dimeteraikan dalam bawah ni adalah sebahagian wirid kita selepas solat yang kita terima dan amalkan sejak sekian lama. Syekh Abdul Wahab ni adalah daripada mazhab Syafi'i dan tarikat dia Syazaliyah. Syazaliyah ni tarikat, zikir dia, aurat dia, fiqh dia Syafi'i. Sama macam kita sembahyang je, angkat takbirnya, pandangan dia, akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau tarikat ni perkataan asal tarik, jalan. Jalan ni tarikat, jalan-jalan yang kita duk biasa dengar, Nahsyabandiyah, tarikat Syazaliyah, tarikat banyak lagi lah. Syazaliyah ni di antara yang masyhur kita di sebelah Nusantara ni, khususnya Malaysia, Thailand, petani ni, yang mana kalau kita dengar dia punya zikir macam mana, Subhanallah, Subhanallah, dia punya zikir ada lagu dia, irama. Sebab orang Melayu ni sesuai lah dengan jiwa dia, lembut, cikgu kan zikir pun dia kena ada lagu sikit. Sebenarnya bila sebut lagu ataupun qasidah ni, bukan saja kita tuan-tuan, orang Arab pun suka qasidah. Dia qasidahkan selawat kepada Nabi. Sebab tu di sebelah Johor Riau ni, Johor
Riau, Indonesia, Kalimantan ni kita masyhur dengan wirid-wirid daripada kitab Imam Haddad yang disebut sebagai Habaib dan sebagainya kan. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ataupun masyhur dengan nama Asy-Sya'rani ni, dia berasal daripada Mesir. Dilahirkan pada tahun 899 Hijrah. Maksud dia 900 tahun selepas penghijrahan Nabi. Maksud dia agak lama lah. Dia agak lama. Tengah-tengah antara dia Nabi dengan kita ni, dia duduk tengah-tengah. Tapi dia punya susur galur tu Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu tabi'in. Dia merupakan salah seorang daripada ulama Imam Syafi'i, tergolong daripada golongan ahli hadis, al-muhandis. Nama sebenar dia apa? Abu Al-Mawahib Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Ansari. Dikenali kunyah dia, gelaran dia Asy-Sya'rani. Baik, apa pandangan Imam Asy-Sya'rani? Dia berkata, setengah daripada memberi manfaat, perkara yang dapat beri manfaat agar terpelihara iman daripada mati, ataupun waktu iman kita dalam keadaan kita bincang minggu lepas, iman yazid tambah, iman yang kus berkurang. Saat iman berkurang tu, perbanyakkan, kalau boleh jangan tinggal. Kata Imam Asy-Sya'rani, selepas setiap kali solat dimulakan dengan membaca ayatul kursi. Macam imam baca tadi ayat kursi. Yang ni masyhur. Mula-mula kita baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Lepas tu kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh dengan maghrib 10 kali. Yang ni sahih. Subuh dengan maghrib 10 kali sahih. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maksud dia apa tuan-tuan? Ya Allah, minta selamatkanlah kami daripada azab neraka. Nabi suruh minta tuan-tuan, maka kita minta setiap kali lepas sembahyang. Di antara peristiwa yang Nabi pernah sebut kepada sahabat, tak kala Nabi sedang menguruskan jenazah seorang sahabat, tiba-tiba sahabat semua terdiam. Kata sahabat, kami seperti burung hinggap di atas kepala. Maksudnya duduk macam pokok tu, tegak, tak bergerak. Selesai tu Nabi kata, ketahuilah azab kubur itu benar. Kata Nabi, mintalah selamat daripada azab kubur. Nabi suruh kita minta, sebab azab kubur ni dahsyat tuan-tuan. Azab kubur ni dahsyat. Doa banyak-banyak. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Minta banyak-banyak tuan-tuan. Malam ni bukan nak cerita pasal bab kitab janaiz apa, tapi nak cerita tentang pandangan Imam Asy-Sya'rani. Nak minta iman kita tetap ataupun saat iman kita lemah, amalkan yang ni. Yang pertama, lepas sembahyang baca ayat kursi. Lepas yang tadi tu baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas ayat kursi baca juga Amanar Rasul. Yang ni semua rasa dah tahu kot. Lepas ayat kursi Amanar Rasul, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai habis. Bukan waktu kita baca tahlil ya. Kalau boleh setiap kali solat, kalau boleh. Lepas Amanar Rasul kita baca apa? Baca syahidallahu annahu la ilaha illa. Baca sampai habis. Sambung dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan yang mana yang ni sampai habis baca qul huwallah 3 kali, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian baca Fatihah. Lepas baca Fatihah
Yang ni pandangan Imam Sya'rani. Ni yang muka surat sini sampai muka surat ini, itulah yang disebutkan Imam Sya'rani. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya nak minta Allah jaga hati kita, iman kita terjaga. Saat iman kita kurang, rasa hari ni ya Allah lain macam aku, perasaan aku, baca yang ni insya-Allah. Dan bagi kita satu lagi yang kita amalkan apa dia? Lepas habis baca surah Fatihah, kita mulakan dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lepas tu kalau panjang masa kita tahlil 1 kali, lepas tu baca doa. Ini yang masyhur lah. Tapi semua yang depan saya ni, semua tahap-tahap VVIP semua sibuk ni semua ni. Pengarah syarikat lah, pengarah ladang lah, pengarah kebun lah. Yang terkini saya dengar cerita orang baik Raja ni, pengarah kolam udang lah. Tok Guru kita Dr. Kasim, Ustaz Salam, saudagar apa nama, udang harimau, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang berhajat tu boleh jumpa Dr. Kasim, dia punya ejen udang harimau, Ustaz Salam. Tangan Tok Guru tuan-tuan bela udang. Kalau kita bela udang sambil bagi makan lagu Pok Yeye, ini sambil bagi makan zikir tuan-tuan. Baik, itu adalah sampai sekat ni yang saya nak baca kitab ni. Yang bawah ni saya tak mau sebut sebab masih ada perbezaan pandangan dan saya tak nak baca yang ni. Cukup sekadar yang ni. Kalau kita dah amal pun dah cukup baik. Tuan-tuan amal tak selama ni wirid ni? Ni wirid kita ni, Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni. Ini dah wirid kita. Baca alhamdulillah. Kalaulah kata contohnya saat lagi lepas isyak, katalah imam tak sempat baca, maklum je lah ada urusan apa, balik lepas doa mayang sunat, lepas mayang sunat balik atas motor tu, atas kereta sampai rumah, sambung wirid ni sampai habis, sambung wirid ni sampai habis. Dan yang paling jangan tinggal tuan-tuan, setiap kali solat fardu yang terbaik adalah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu kan. Takbir 44 kali cukup 100, yang terbaik. Tapi paling kurang tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, amalkanlah sampai kita jumpa Allah. Kalau tak sempat, paling tak sempat, sambil berjalan, sambil goreng ikan, tasbih 10 kali. Maklum je lah, cucu ramai, bagi salam cucu lompat naik atas kepala. Yang seorang pampers tak tukar, yang seorang ni makan nestum, dia calikkan nenek dia. Tasbih 10 kali, subhanallah, 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 alhamdulillah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 10 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan tinggal, jangan tinggal. Setengah orang lepas bagi salam baru nak baca doa, dia terkentut. Dia kata, terkentut tak boleh zikir. Zikir bukan perlu wuduk. Baca Quran sembahyang kena wuduk. Tapi kalau zikir terkentut, zikir tak ada masalah. Jangan dalam bilik air je zikir. Betul je ya? Ni ada orang duduk kat luar tu, dia lupa nak zikir. Masuk-masuk tandas, waktu itulah semangat zikir. Hukum dia berdosa tuan-tuan, zikir dalam bilik air. Tak boleh. Baca pula ayat kursi dalam bilik air. Nangis-nangis iblis dalam tu, jin setan dalam tu, jin kafir kan. Sebab baca ayat kursi membakar dia. Tu tempat dia. Ni pesan oleh ulama-ulama sufi, khususnya ahli-ahli yang mengamalkan perawatan Islam ni. Dia mengajarkan kepada kita daripada para ulama, tempat-tempat yang haram kita buang benda-benda panas, siram air panas, baling batu, baca Quran. Satu tandas. Yang kedua, di gigi-gigi air yang jarang orang duduk, tepi pantai yang orang tak duduk, lubang-lubang binatang, tinggalan binatang. Duk pergi baling batu lah tu, tengok-tengok malam ni telur bengkak. Kenapa? Rupanya jin duduk dalam tu. Lubang tandas. Masak. Ni kenapa ni? Kuah lebih kau masak ni. Cucu aku ni lah. Kita ambil air panas-panas tu, siram dalam tandas. Besok bengkak tangan. Contoh. Sebab apa? Memang Nabi dah larang lah. Tempat ni adalah tempat penginapan dia orang. Bayangkan kita duduk kat hotel, tiba-tiba air hujan turun, panas, marah kita. Macam itulah cerita dia.
Ni dah lari pada bab kitab kita belajar ni. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan sama-sama amalkan dan mendapat manfaatnya. Kalau banyak pun kita tak amalkan, rugi tuan-tuan. Yang sikit ni kita amalkan. Wallahu alam. Cukup bab dalam menjaga iman. Masuk dalam muka surat 63. Setakat ni boleh kan semua? Saya tengok cara hangguk tu macam nak amalkan. Saya harap balik amalkan lah. Sebab apa tuan-tuan? Inilah wirid zikir yang masyhur, yang maksur daripada Nabi SAW, insya-Allah, yang Nabi amalkan. Ada orang dijadikan zikir ni berkali-kali, perkerapkan, tak ada masalah. Tapi yang paling masyhurnya, kalau kita dapat, kata orang Jawa, maintain setiap kali solat, insya-Allah akan ada rasa. Tambah lagi, yang tak ada dalam kitab ni lah, yang dah disebut sebelum-sebelum ni, zikir yang maksur adalah al-maksurat. Beli RM2 sekali pagi, sekali lepas asar. Sekali pagi, sekali lepas asar. Ada tak di kalangan di jemaah kita ni yang mengamalkan maksurat? Subhanallah. Balik amalkan tuan-tuan. Saya dapat daripada guru saya maksurat, ijazah daripada dia, ingat lagi 20 tahun dulu, amalkan. Saya nak ijazah pun saya belum jadi nak chancellor, nak ijazah kan belum lagi. Jadi tuan-tuan amalkan lah ijazah daripada Nabi SAW. Tapi tentu saja saya nak perbetulkan lah pandangan setengah orang. Dia kata kalau amalkan ni, kau naik motor jatuh, insya-Allah tak luka, dia kata. Zikir ni sebab tak luka ke sebab nak Allah sayang? Yang tu paling nak ingatkan tuan-tuan. Zikir tadi sebab nak Allah sayang. Yang tadi jatuh motor tak luka tu sebab Allah jaga. Kebetulan ada orang dia naik motor, pum, jatuh, bergolek-golek, boleh bangun, buang macam tu je. Alhamdulillah, nasib baik sempat pagi tadi baca maksurat, dia kata. Saya nak tanya tuan-tuan, yang jaga tuan-tuan zikir tadi ke Allah? Allah. Yang ni bahaya. Sebab iblis ni dia tak pernah berputus asa. Orang yang suka maksiat dibuka jalan pergi buat maksiat. Yang ni dia kata senang, kategori A+. Orang yang suka zikir, dia kata ni payah. Sebab apa? Nak kena pergi kejar hati dia, dia kuat berzikir. Yang ni yang paling susah tuan-tuan. Sebab ada orang zikir, contohlah, sebab saya pernah jumpa, saya cerita yang saya pernah jumpa. Dia kata kau amalkan zikir ya Allah sehari 1044 hari, insya-Allah, dia kata. Datanglah malapetaka apa, kau sebut je ya Allah, kau boleh halangi dia dengan senang, dia kata. Memanglah kalau Allah dah sayang, Allah yang payung kita tuan-tuan. Istilah orang muda payung kan cikgu. Ini yang jaga kita Allah. Jangan kata jatuh motor, jatuh kapal terbang pun tak mati. Nak cerita bagi, jangan salah zikir sebab nakkan sesuatu. Ini salah tuan-tuan. Satu lagi minta maaf, contoh dia macam masuk insurans, takaful. Kalau ada sahabat-sahabat ejen insurans ke takaful, minta maaf, nak betulkan. Sebab ada orang, contoh tuan-tuan, yang ni sebab saya sehari dua ni bermuzakarah dengan rumah. Sebab rumah kata abang ni asyik muzakarah dengan orang dia, bila nak muzakarah dengan dia kan. Fahamlah tu dua maksud lah tu. Sebab dia pun sebut hari Khamis muzakarah dia panjang sampai tengah malam lah. Jadi dia berbincang dengan saya bab orang masuk insurans. Dalam Islam memang tidak adalah konsep insurans ni, tapi diperbaharui konsepnya untuk membagi pilihan yang halal adalah takaful. Yang kita masuk takaful. Dan takaful ni konsep dia macam khairat kematian kita. Pakat-pakat menyumbang, esok siapa yang bahagian dia, kita pakat-pakat ambil dia tu untuk membantu yang si mati tadi. Maka konsep ni diperbaharui oleh pakar ekonomi Islam, nama dia takaful tadi, satu produk keuangan takaful. Sebab kebetulan saya pun ambil bidang ni. Takaful ni untuk memberi pilihan kita daripada insurans konvensional. Pakat-pakat menyumbang duit dengan niat nanti kalau siapa-siapa sakit, ambillah duit tabungan ni, bayarlah bil hospital dia. Tu niat asal dia tuan-tuan.
Ada orang dia masuk takaful, saat dia masuk tu ni nak perbetulkan, bukan tak bagi masuk, nak perbetulkan tuan-tuan. Tapi dalam asal-asal memang tak ada. Tapi kita nak mencari bagi pilihan agar tidak mengambil yang syubhah, yang haram, maka takaful ni diwujudkan. Bila masa kita nak masuk takaful tu, waktu nak sign borang, jangan ada dalam hati kita, nasib baiklah masuk takaful ni, kok-kok lah kalau sakit apa ada jugalah boleh tolong bayar. Dia ingat kalau sakit ada yang cover. Memang betul, fizikalnya kita pergi bawa, sekarang dia panggil medical card, dekat kaunter hospital ada, cik silakan, cik ada pramugari silakan. Nak kita surung, kita nak surung, berebut dengan rumah, dia kata saya nak surung, tak payah saya surung. Jangan-jangan saya kami surung, rumah kata tak payah saya nak surung, ni laki aku, dia kata, berebut pula. Sebab apa? Yang misi nak surung tu hospital swasta semua comel-comel. Jadi ustaz pun kata tak apalah, yang biarlah misi ni tolak abang, dia kata. Kan? Sebab apa? Dia punya layanan tu sebab dah ada jaminan syarikat takaful akan bayar beribu-ribu bilnya, maka khidmat pun terbaik. Tetapi kalau kita masuk niat kita untuk ada sesuatu nak jaga bayar kita, kita dah lari daripada akidah kita kepada bergantung kepada Allah. Yang ni paling bahaya tuan-tuan. Dia bukan bergantung pada kertas ataupun ejen yang datang jual takaful kita. Diri sendiri kefahaman kita. Kita masuk tu bukan tu sebenarnya. Takaful ni masuk, kita berkongsi duit tu esok sebagai tabungan. Esok siapa sakit, kita gunalah duit kita bagi ke orang tu, tolong. Ta'awanu, dalam konsep dia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong benda baik. Kawan sakit, kita bakat-bakat menabung bagi. Bukan kita masuk tu, esok kalau aku sakit adalah juga cover. Yang tu salah. Sebab sakit, sihat, jatuh, aksiden, musibah, yang jaga kita Allah. Macam mana orang miskin yang tak mampu beli takaful, siapa nak jaga dia? Allah. Minta maaf cakap tuan-tuan, anda orang susah dekat, kalau Kedah lah saya tahu sebut tempat mana, Sik Baling tu tempat tu jauh tu, orang panggil dulu tempat jin bertendang tu tuan-tuan. Miskin tu, pergi sekolah kasut pun tak ada. Dia bunyi cakap tu, kasut pun tak ada, dia kata. Punya susah. Takaful apa, dia kata takaful tak tahu. Dia tak pernah fikir. Tapi duk main hujan, roti jatuh atas tanah makan, tak sakit-sakit pun. Betul tak betul? Sebab apa? Sebab Allah jaga dia. Kita ni makan vitamin lah, suplemen lah, Datuk Vida lah, Alif Syukri lah, semua lah kan, makan, demam semua tu juga. Jadi bukan soal tu, soal dia Allah jaga. Ni sebab khatam bab iman ni kembali pada hati kita. Baik, masuk dalam bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wudu. Boleh tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, Allah menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila al-akhir ayah. Allah cerita dalam surah Al-Maidah ni tentang suruh kita basuh anggota tertentu. Anggota apa yang Allah suruh basuh? Bila mana kamu nak pergi solat, kata Allah, iza qumtum, bangun nak pergi solat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Yang ni semua kita tahu, Allah bagi tahu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Yang ni nama dia wudu. Semua ada dalam ni, tahulah, alhamdulillah. Tapi hari ni kita nak menyatakan bincang bab kelebihan kebaikan wudu. Muqaddimah sebelum saya nak cerita bab kelebihan wuduk ni, cerita yang masyhur, hadis sahih riwayat Tirmizi, adalah cerita tentang Bilal bin Rabah. Sebelum kita baca ni, tuan-tuan tahu tak cerita Bilal bin Rabah pasal wuduk ni? Tak tahu. Cerita dia tuan-tuan, Nabi pernah tanya kepada Bilal. Ni daripada hadis ni saya buat cerita. Nabi tanya dekat Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu? Terdengar aku dalam syurga tapak kaki kamu, tok 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 tak. Bila cerita ini rasa ramai yang mula teringat kot. Nabi tanya bab cerita
dengar tapak kaki Bilal. Kita kalau sebut cerita bab dengar tapak kaki ni, semua pakat tutup telinga lah. Ini cerita hantu kat Limah ke apa? Ni bukan cerita hantu, cerita dalam syurga. Maksud dia, Nabi duduk kat dunia ni pun Allah dah bagi Nabi dengar dah. Tu tapak kaki siapa tu? Tapak kaki Bilal. Oh, jadi syurga tu Bilal lah punya. Bilal masih ada kat dunia. Maksud dia, Allah dah tunjuk dia punya pergi ke masa depan. Apa cerita tu cikgu? Back to the Future. Back to the Future tu patah balik, ni pergi ke depan ni. Allah tunjuk, Allah bagi Nabi dengar dalam syurga bunyi tapak kaki siapa tu? Tapak kaki Bilal. Berarti Bilal duduk kat situ. Berarti Bilal tu masuk syurga, tuan-tuan. Sebab apa dia masuk syurga? Maka Nabi tanya Bilal, hebat sangat engkau ni, apa amalan kau? Bilal kata, aku tak ada apa amalan, tapi biasanya aku sentiasa dalam keadaan wuduk. Setiap kali aku nak ambil wuduk, setiap kali aku nak ibadat, aku akan memperbaharui wuduk. Dan setiap kali aku ambil wuduk, kata Bilal, untuk memudahkan aku solat. Maksud dia, dalam hadis tu Bilal cerita kat Nabi, dia ambil wuduk, dia solat. Dia ambil wuduk, dia solat. Maksud dia solat tu yang kita amalkan hari ni, solat sunat wuduk. Maka sunat bagi kita ambil wuduk, solat. Jadi sebelum tahajud malam, ambil wuduk, solat. Cantiknya tadi dah ambil wuduk, dah solat kat rumah boleh. Ada tak kat sini ambil wuduk dia solat sunat wuduk? Ada? Alhamdulillah. Tapi kalau tanya angkat tangan berapa ramai, mungkin 3-4 orang. Alhamdulillah. Okay, bagus. Nampak gaya semua pakai angkat tangan. Saya nampak tadi dalam hati, mak. Alhamdulillah. Sebab kita belajar bab hati tadi. Angkat tangan dalam hati. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, jom kita amalkan lepas ni, ambil wuduk, semayang sunat wuduk. Baik, disunatkan kepada kita memperpanjangkan, memperluaskan anggota wuduk. Sebab apa? Wuduk ni dia akan jadi cahaya. Dekat tubuh kita 2 tempat cahaya. Satu tempat kita sujud, dahi kita. Satu tempat sujud. Siapa yang sujud kepada Allah, dahi dia bercahaya. Yang kedua, orang yang ambil wuduk, anggota wuduk dia bercahaya. Sebab itulah Nabi suruh kita panjangkan kawasan wuduk. Tuan-tuan, guru saya mengajarkan kepada saya turunkan kepada tuan-tuan apa saya belajarkan. Guru saya mengajarkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi sebut, tak kala kita ambil wuduk di muka ni, maka gugurlah dosa-dosa daripada anggota muka kita. Mulut kita mengumpat, mudah-mudahan Allah gugurkan. Mata kita melihat yang haram, Allah ampunkan. Tak kala kita ambil wuduk di tangan, Allah gugurkan. Saat turun air wuduk itu, maka gugurlah dosa daripada tangan. Tadi tak sengaja lepuk anak kita, tadi kita tersilap ambil kasut orang, kita ambil wuduk dekat kepala, Allah gugurkan. Saat turunnya air wuduk itu seperti gugurnya dosa daripada kepala kita. Basuh kaki kita wuduk tu, saat turunnya air wuduk itu, maka gugurnya dosa-dosa kaki kita pernah berjalan tempat yang tak elok. Bukan, kita ni bukan maksum, tuan-tuan. Kita memang pernah pergi tempat tak elok. Walaupun kita duduk jaga-jaga ni, tapi dah pernah pergi tempat tak elok. Tempat tak elok ni bukan kelab malam ke kelab siang, Yang tak kelab pun banyak. Kita duk rasa dah elok, tapi rupanya tak elok. Contoh, minta maaf nak sebut. Program yang ada dalam dia benda haram, maka jadi haram. Haram kita pergi. Program yang ada benda haram, haram kita pergi. Tetapi Imam Hasan Al-Banna, dia masuk dakwah dalam kelab malam. Cikgu Razak Cikgu Razak buat dakwah, dia memang terah lah, dia memang ahli dakwah. Imam Hasan Al-Banna masuk kelab malam. Kalau kita lah tiba-tiba orang cerita kat Pak Raja, mana Imam, semalam pergi kelab malam, saya rasa besok semua jemaah dia tak mau sembahyang jadi imam. Rupanya imam pergi kelab malam, dia pergi dakwah seorang. Jadi Hajah,
Jangan marah kalau abang imam pergi kelab malam. Bukan dia nak buat macam apa nama Mahmud Jun dia kata pergi mana ni bang? Abang ada pergi dengan ceram syarahan agama. Dia pakai kod-kod ni, syarahan agama dia kata. Baik. Yang ni barang sesiapa yang hendak sembahyang wajib atasnya wuduk yang sempurna. Allah suruh kita siapa nakkan buat benda yang sembahyang wajib, dia kena ada wuduk yang sempurna. Guru saya ajar tuan-tuan, saat kita ambil wuduk, kita sapu kat muka ni berdasarkan hadis Nabi tadi, kita doa, ya Allah, kau gugurkanlah dosa-dosa wajahku ya Allah. Sambil saat ambil wuduk tu, gugurkanlah dosa wajahku ya Allah. Saat ambil wuduk kat tangan ni, tengok air jatuh tu, ya Allah, kau gugurkanlah dosa-dosa tanganku ya Allah. Tangan ni memang selalu khidmat kat suami aku ya Allah, tapi ada kalanya ya Allah, duit duit suami pun aku sapu ya Allah, ampun ya Allah. Saat ambil wuduk dekat kepala ni, ya Allah, kepala ni yang paling banyak tuan-tuan, sebab duk fikir benda tak elok, hasad, dengki yang datang pada hati ni. Saat ambil wuduk kat kepala ni, ya Allah, kau gugurkanlah dosa daripada apa yang datang daripada akal fikiran yang tak elok ya Allah. Saat ambil wuduk dekat kaki tu tuan-tuan, doalah seperti mana yang diajar guru saya, ya Allah, kau gugurkanlah dosa daripada dosa-dosa kakiku ya Allah. Bagi kita ambil yang sunat, telinga tadi, ya Allah, gugurkanlah dosa apa yang datang daripada anggota telingaku ya Allah. Yang ni pun banyak tuan-tuan. Mulut kita ni memang jenis pendiam. Kalau bersembang dengan orang 100 orang cakap, satu je kita jawab. Orang cerita ni ikan mayung sedap, udang goreng pun sedap, apa nama daging salai semua sedap, dah kali satu keluar, tak nak, satu je tak nak. Mulut kita memang baik, tak pernah cakap apa semua, tapi telinga ni kan, kalau orang duk mengumpat ke cerita tak elok, cukup sedap kita dengar. Bunyi Al-Quran macam tak nak dengar, mengantuk terus dengar bunyi Al-Quran kan. Tapi bila dengar lagu Pok Ye ke, terang mata dia kan, boleh sampai ke 12 malam tengok bulan mengambang. Teringat zaman muda-muda. Baik, tu yang diajarkan oleh guru saya, kita amalkan bersama-sama insya-Allah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, Nabi SAW bersabda, tiada daripada lelaki dan perempuan yang mengambil air sembahyang maka melainkan wuduknya dan membaca kemudiannya surah Al-Qadr, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr ila al-akhir surah, melainkan Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap huruf daripadanya 100 darjat. Maksud dia, menurut pengarang kitab daripada Syekh Ali ni, dia kata sesiapa yang mengambil wuduk, lepas tu dia membaca surah inna anzalna, maka Allah Ta'ala akan mengangkat darjat 100 kali. Yang ni menurut pandangan dia. Tapi biasa kita baca lepas habis ambil wuduk ni, kita baca doa apa? Doa wuduk lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai habis baca doa tu. Boleh amal tu pun dah cukup baik tuan-tuan, insya-Allah. Sabda Nabi lagi yang di bawah ni, dia berkata, saya ambil mafhum dia, barang siapa mengambil wuduk maka membaikkan ia wuduknya, yakni dengan sempurna rukun dan syaratnya, kemudian berdiri ia kepada sembahyang. Maksudnya siapa ambil wuduk, ambil dengan sempurna, lepas tu dia pergi sembahyang, maka bahawasanya keluarlah daripada ia kesalahan-kesalahan seperti hari diperanakkan dia oleh ibunya. Satu lagi ni mendapati seperti hadis yang saya ceritakan tadi, Nabi sebut siapa ambil wuduk, Allah ampunkan dosa dia daripada anggota-anggota wuduk dia tu. Yang ni kita pilih-pilih semua ni sebab cerita dia ada pengulangan dan sebagainya, kita pilih-pilih. Dan sabda Nabi SAW yang lain lagi, yang ni pun sama tuan-tuan, yang ni yang bawah tu, man nama ala wudu'in tu, yang bawah tu Nabi kata, man nama ala wudu'in fa adrakahu al-maut fi tilka al-lailatin fa huwa 'inda Allahi syahid.
Yang ni Nabi sebut siapa tidur dalam keadaan wuduk yang sempurna, maka dia pada malam itu dia mati, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Ni pandangan setengah kaul, ada kaul yang berbeza. Setengah kaul kata siapa tidur malam ambil wuduk, malam tu dia mati, dapatlah dia pahala syahid. Tapi tak sama, tuan-tuan kena faham, tak sama seperti syahid akbar, jihad fi sabilillah, tak sama. Saya pernah cerita tak kat tuan-tuan bagaimana peristiwa Memali tu, pengalaman saya pergi. Ada pernah cerita? Tak pernah? Tuan-tuan, berapa puluh tahun dulu? 35 tahun dulu kalau tak silap, peristiwa Memali tu. Ni tak nak cerita apa-apalah, tapi nak cerita pengalaman tu. Waktu tu arwah ayah saya bawa kami sekeluarga pergi ziarah keluarga syuhada, yakni balu kepada Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya ni. Dia adalah seorang pegawai Jabatan Hak Agama kan. Tapi bila dia berhenti dan dia balik mengajar, dia belum buka pondok lagi lah, mengajar surau, mengajar kitab lah, macam tu. Jadi cerita yang lain tu saya tak nak cerita lah, tapi nak ceritanya kematian dia tu adalah dalam keadaan dia ditembak. Dia dalam surau waktu subuh mengajar kuliah, waktu tu mengajar kitab, termasuk orang jemaah masjid macam tuan-tuan ni lah kan. Kita duduk dengar, tuan-tuan duduk angguk-angguk, gelak-gelak, lebih kurang tiba-tiba boleh datang tembak, pum. Jadi bagi mempertahankan Tok Guru Ustaz Ibrahim Libya ni mengajar, sebab mereka yakinlah ni ustaz mereka betul semua. Sahabat-sahabat yang tunggu tepi dinding ni macam haji-haji semua ni kan, ditembak daripada sebelah luar sana, tembus dinding. Rupanya peluru tu tembus dinding, tuan-tuan. Saya ingatkan tembus dekat kayunya, batu pun tembus. Saya pergi tengok sendiri dengan mata saya. Bila saya cerita ni macam tergambar dekat depan mata. Dekat dinding tu tembak sebelah sini, sebelah dalam surau tu, dekat belubang tu kesan darah meleleh dekat bawah. Berarti ada orang di dinding tu kena tembak meleleh. Tak dapat bayangkan, macam cucu kita pegang pen, dapat kertas kotak, dia punya main tepuk-tepuk tu. Macam itulah belubangnya surau tu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, tak kira lah macam mana, tetapi beberapa ulama kat Malaysia, termasuklah Ustaz Nakai Ahmad, bekas yang di Pertua Yadim dulu tu, dia di antara yang berijtihad, syahid. Sebab apa? Mereka dalam keadaan lepas solat subuh, mereka mempertahankan agama, sebab dia orang mempertahankan akidah kan, pendirian mereka, kuliah mereka tu mempertahankan majlis ilmu, tuan-tuan, baru lepas majlis ilmu. Cumanya pengalaman saya bila pergi tengok, tuan-tuan, Masya Allah, memang ngeri. Lubang-lubang dinding tu meleleh darah sampai ke bawah. Tapi nak ceritanya pengalaman keluarga lain yang pergi selepas kami, sebab saya pergi tu awal, lebih kurang dalam 3 hari lepas kejadian ni. Cerita orang pergi lewat daripada kami seminggu betul, dia orang pergi ziarah tu, sampai tu ceritanya dia orang bau wangi dalam rumah. Diceritakan oleh keluarga syuhada ni wangi dalam rumah. Si balu tadi cari kat mana dalam rumah wangi sangat. Bila cari-cari kat mana wangi sangat, last sekali tuan-tuan dia naik atas, dia kalau tak tahulah orang Johor pada ikut, di tempat simpan barang dia bawa macam para, letak beg-beg ke raga kan. Termasuklah pakaian arwah yang tinggal tadi, termasuk serban yang dia pakai pada hari dia mati tu. Serban tu dia orang lipat-lipat tak atas tu. Wangi tu dicari dalam rumah sampai naik ke atas, lagi kuat wangi dah. Naik cari dekat dengan serban, lagi wangi. Bila ambil serban tu dah yang wangi. Rupanya itu serban yang arwah pakai saat dia ditembak. Buka-buka balik, ada kesan darah. Dicium kat situ, darah tu masih segar. Selepas seminggu, darah tu wangi. Darah tu wangi. Tuan-tuan, bila diceritakan macam ni kepada kami, keluarga yang mendengar ni, tuan-tuan, teringatlah saya macam mana peristiwa orang lalu dekat kubur syuhada Masyita, tukang sikat rambut anak Fir'aun, betapa wangi kubur dia.
Macam itulah tuan-tuan kelebihan bagi mereka yang menjaga iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak dapat ni bukan senang. Kita mengaji kitab ni, habis satu kitab tambah kitab lain, dah berpuluh-puluh kitab. Dah mengaji kitab, mengaji WhatsApp lagi, dah mengaji WhatsApp, mengaji YouTube lagi, pun tak tahulah kita dapat ke tidak macam ni. Doa banyak-banyaklah tuan-tuan. Sebab apa? Yang paling kita nak saat kita sakaratul maut, kita dapat husnul khatimah. Saat dicabut nyawa kita, kita dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah. Itu dia tuan-tuan. Baik. Dan sabda Nabi lagi, man tadawwa'a ala tuhri kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa yang mengambil wudu atas wudu, berarti dia memperbaharui wudu. Dah ada wudu, lepas tu saya nak sembahyang isyak, dia pergi perbaharui wudu dia, maka disebut juga akan diberikan kepada dia 10 ganjaran kebaikan. Dia dah ada wudu, dia memperbaharui wudu. Jadi selalu kita buat kan, selama ni kita buat, kita tak pernah tahu apa kita dapat. Tapi hari ni diceritakan. Lepas ni jangan, waktu kita buat, jangan harap ni aku perbaharui wudu, ya Allah 10 ya Allah. Kira pula hari-hari buat buku 555 35. Dah berapa dah gandaan wudu aku. Yang ni salah tuan-tuan. Yang ni salah. Sebab apa? Kita perbaharui wudu tu bukan sebab nak darjat, tapi nakkan rahmat Allah. Macam saya cerita yang dalam sebelum ni, tak ingat dah 2 minggu lepas ke apa, kita nakkan rahmat Allah. Saya ada ceritakan peristiwa seorang ahli ibadat Taurat, ulama Taurat yang 500 tahun ibadat. Saya ceritakan macam mana Allah tak, dia punya ibadat 500 tahun tu tak cukup untuk nak kira masuk syurga, tapi disebabkan satu je, rahmat Allah. Jadi kalau kita nak bandingkan kita ni dengan ulama Taurat tadi, memanglah tak terambil wuduk kita, basah lencun lah je. Tapi waktu kita ambil tu, kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, terimalah amal ibadat aku, sayanglah ke aku ya Allah. Yang terakhir sekali, nanti kita sambung minggu depan, yang muka surat 65 ni saya baca yang bawah sekali, yang terakhir. Dan sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ni adalah menceritakan kepada kita bagaimana tidak ada ibadat, tidak akan sah solat orang tak ambil wudu, dan tidak pernah sempurna wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah, yakni tak memulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi wudu tu sah, tapi macam tak sempurna. Maka yang ni kita dah biasa amalkan, bismillahirrahmanirrahim, ambil wudu kan, nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Saat yang paling afdal kita ambil wudu, niat tu waktu bila? Saat kita nak mencapai air wudu kat muka. Sama ada kita baca doa apa, niat nawaitul wudu'a ataupun nawaitul raf'al hadasil asghar, tak kisah mana-mana, kita baca tu nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kita sapu tu. Tapi yang paling baik saat kita sapu tu, mulut kita baca dia panggil lafaz, hati tu, ya Allah kau ambil uduk ni, terimalah ya Allah. Dah basuh muka tu, ya Allah kau gugurkanlah dosa-dosa wajahku ya Allah, gosok dia elok. Satu saja saya nak pesan tuan-tuan, banyak tempat kita biasa jumpa orang ambil uduk, sunat afdal 3 kali. Kalau sekali pun sah. Datang-datang imam dah baca surah, ambil sekali je, jangan nak rasa tak sah. Tapi afdalnya 3 kali. Yang ni yang biasa kita tahu kan. Tapi biasa tak tuan-tuan tengok, dia dah ambil bukan 3 kali, 30 kali. Sebab apa tuan-tuan? Lebih pada 3 kali, yakinlah itu adalah datangnya daripada iblis. Dia panggil syak, was-was. Jadi ambil je 3 kali, yakinlah insya-Allah. Jangan. Sebab saya pernah jumpa sahabat saya, ni kawan saya waktu belajar dulu tuan-tuan, dia basuh paip air nak ambil wuduk tu, paip wuduk dia basuh. Saya kata kesian kat Noja Zura masjid ni, dah dia basuh 10 kali dah paip ni kau basuh lagi, tak ada.
Sebenarnya bukan apa tuan-tuan, kita kena bantu. Guru saya pernah pesan kat saya, kalau jumpa orang macam ni, kita nasihat. Kali kedua dia buat lagi, guru saya lah, minta maaf kalau yang tengok live ni, guru saya ajar saya, dia kata kalau dah masuk lebih 10 kali, penampar dia. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu guru saya ajar macam tu. Tapi tuan-tuan jangan balik tengok suami buat macam tu kan, Pak, kenapa awak ni? Sebab apa guru saya ajar macam tu? Saya tanya. Kerana saat itu kita perlu sedarkan dia antara hakikat sebenar ambil uduk dengan hatinya yang was-was. Nampak macam kasar, tapi saya nak bagi tahu, itulah guru saya ajar. Tuan-tuan nak buat tak buat terpulang lah. Tapi kat kita sini tak ada masalah lah kan. Ni cerita sebab kawan saya dulu waktu belajar, saya tanya kat guru saya ajar macam tu lah. Tapi buat masa ni saya belum buat lagi lah. Saya cuma tampar dengan lembut saja orang rumah saya. Tampar dapat seorang, tampar dapat seorang, 7 kali tampar dapat 7 orang. Wallahu a'lam. Kita sambung muka surat 65 insya-Allah. Kalau umur panjang boleh tuan-tuan. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan kita balik dengar dan amalkan. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita sampaikan kepada siapa orang lepas ni menepati dengan tuntutan Nabi kepada kita. Nabi sebut balighu anni walau ayah. Mudah-mudahan kita bertemu dan berkumpul di syurga bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.